وصلى على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Khamis bersamaan 10 Ogos 2023. Pengajian kita pukul 10 malam, sambungan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zanita, Kak Syafiqah, Ibu Maimunah, Ibu Zainab, Ibu Anisah, Ibu Hazizah dan yang lain-lain. Ahlan wa sahlan semua, masya-Allah ya. Jadi pada ini kita masuk pertama sekali masuk tajuk yang ke-33, saya terjemahkan ya. Idza'u Quraisyin lirrasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wafati zaujir Rasul wa ammihi, selepas wafatnya isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapakah isteri baginda yang wafat tahun ke-10 Hijrah? Iaitulah dia Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ataupun kita boleh sebut alaihas salam pun boleh. Kerana apa? Kerana Siti Khadijah adalah ketika mana masih hidup lagi, Allah dan Jibril alaihissalam kirim salam kepada Nabi Muhammad, minta Nabi Muhammad SAW kirimkan salam kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka boleh kita sebut Siti Khadijah alaihas salam. Selepas wafatnya Siti Khadijah dan juga pak saudara Nabi SAW iaitu Abu Talib, akhazat Quraisyun tu'zir Rasul. Mulalah orang Quraisy menyiksa Rasulullah SAW. Kalau sebelum wafatnya Abu Talib dan Siti Khadijah, khasnya Abu Talib, mereka menyiksa Rasulullah dan para sahabat dengan lisan sahaja. Apabila saja Abu Talib wafat, maka orang kafir Quraisy mula menggandakan lagi penyiksaan mereka kepada Rasulullah SAW, baik dengan lisan dan juga dengan secara fizikal. Apa mereka buat? Fakanu, waalaikumsalam, Ibu Anisa, Ibu Haziza, Ibu Akal Isa. Fakanu yansuruna alaihi turab. Mereka menambur ke atas baginda tanah. Mereka menambur tanah. Ada orang-orang yang jahil, yang bodoh dari kalangan orang kafir Quraisy, dia ambil tanah dan dia tabur atas Nabi SAW. Wala'iyadzubillah ya. Wa yada'una awsakhal hayawan. Mereka meletakkan awsakh ni maksudnya isi perut yang busuk-busuk tu, kotoran-kotoran daripada haiwan. Unta yang disembelih, kemudian isi perut tu diletakkan di belakang badan Nabi SAW ketika baginda sedang solat. Baginda sujud dan diletakkan di atas pundak baginda, di atas belakang baginda Nabi SAW. Busuk. Wala'iyazbillah, ibu ayah kesian ya. Apa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Ibu ayah, Nabi kena macam tu semua semata-mata kerana baginda nak kita semua beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Baginda sanggup korbankan okey. Baginda sanggup korbankan diri baginda, baginda sanggup korbankan perasaan baginda hanya semata-mata nak tengok saya dan ibu ayah semua beriman pada Allah Ta'ala, mati dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara yang Nabi tanggung adalah macam kita baca tadi, wa yad'una awsakhal hayawani alaihi fi salatihi. Mereka meletakkan kotoran-kotoran haiwan, kotoran-kotoran daripada unta contohnya, ke atas baginda ketika mana baginda menunaikan solat. Wa ta'allaqu bihi marratan, dan pernah sekali mereka ikat Nabi, gantung Nabi dekat Kaabah tu, mereka gantung Nabi, mereka ikat Nabi. Wa qalu lahu anta alladhi turidu an taj'ala al-alihata ilahan wahidan. Muhammad, mereka kata apa? Muhammad, ke yang berani sangat nak kata Tuhan-Tuhan itu hanya Tuhan yang satu. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kafir Quraisy, ada berapa Tuhan pada mereka ibu ayah? Ada berapa Tuhan pada orang kafir Quraisy? Satu ke ataupun banyak berhala-berhala yang mereka sembah? Banyak berhala yang mereka sembah. Jadi Nabi SAW diutuskan oleh Allah Ta'ala. Okay, ibu-ibu ingat ibu ayah ingat, antara misi utama semua Rasul, misi utama semua Rasul yang Allah Ta'ala utuskan, pertama sekali semua Rasul, misi utama mereka adalah mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah. Kata hanya Allah saja Tuhan, tak ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Waalaikumsalam Ibu Baharia. Okay, tugas pertama, ajak semua hamba Allah mentauhidkan Allah. Meninggalkan semua sembahan selain daripada Allah dan sembah hanya Allah Ta'ala. Yang kedua, tugas para Rasul adalah mengajak manusia untuk beriman dengan dirinya sendiri. Beriman dengan Rasul tadi. Kenapa? Kerana untuk memahami perkara ketiga. Perkara ketiga iaitu semua Rasul diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah Allah. Apa dia risalah Allah? Risalah Allah Ta'ala selepas daripada hidup kat dunia ni ada kehidupan sebenar. Kehidupan selepas mati, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Maka kalau kita semua nak selamat dalam kehidupan yang selepas mati ni, kamu semua kena ikut aku, kamu semua kena ikut Rasul yang diutuskan. Jadi Rasulullah SAW macam Rasul-Rasul sebelum baginda, mengajak umat baginda untuk mentauhidkan Allah. Lalu mereka ikat baginda lepas wafatnya Abu Talib, mereka berani secara fizikal, mereka tangkap Rasulullah, ikat dekat Kaabah dan kata pada Rasulullah SAW, engkau inilah yang berani nak ajak Tuhan tu satu saja, kami sembah banyak Tuhan, kau berani nak ajak kami sembah hanya pada Tuhan yang satu. Mereka menyakiti Nabi SAW ibu ayah. Siapa yang berani ketika itu untuk bantu Nabi? Tak ada seorang, melainkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita tengok seterusnya, surat seterusnya sekejap ya, saya buka. Sekejap ibu ayah ya. Okay. Fataqaddama Abu Bakrin. Fataqaddama Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun ke radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu dia pun ke depan untuk menyelamatkan Nabi SAW. Wa khallasahu minhum, dan membebaskan baginda daripada orang-orang kafir Quraisy diketahui oleh Abu Jahal, Abu Lahab yang sedang membelasah Nabi SAW ibu ayah. Datang Abu Bakar dengan beraninya datang untuk bebaskan Nabi daripada cengkaman dan juga dibuli, dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu apa jadi pada Abu Bakar ibu ayah? Apa jadi pada Abu Bakar? Abu Bakar kata, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Waalaikumsalam Ibu Aminah.
adakah kamu semua nak bunuh satu orang yang hanya kata Tuhanku adalah Allah? Muhammad tu bukannya nak ambil harta kamu pun. Bukan Muhammad tu nak buat jahat pada kamu. Muhammad hanya mengatakan Tuhan dia adalah Allah dan ajak kamu semua beriman dengan Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar. Takkan pasal itu pun kamu nak bunuh mereka. Maka apa jadi pada Abu Bakar, ibu ayah radhiyallahu anhu? Apa jadi pada Sayyidina Abu Bakar? Dia telah dibelasah, ibu ayah. Telah dibelasah, telah ditumbuk, telah dipukul habis-habisan hingga kan dia pengsan dan hidung dengan pipi dia rata. Ibu ayah, dia punya hidung dia dengan pipi dia rata. Apa maksud dia tu? Hidung dengan pipi rata tu apa maksud dia? Bengkak. Muka dia habis bengkak, badan dia bengkak-bengkak kena pukul. Kenapa? Mempertahankan Nabi SAW. Yang sama dia kata pada Fir'aun apabila dia nak membunuh Nabi Musa. Betul, kan? Dia nak bunuh Nabi Musa, dialog yang sama dikatakan pada Fir'aun. Ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Sayyidina Abu Bakar pun pengsan. Pengsan, bila dia bangun saja dari pengsan dia, apa pertama kali dia cakap, ibu ayah? Dia bangkit saja daripada pengsan, sedar saja. Dia tak tanya itu mana Muhammad, mana Muhammad, apa khabar Muhammad, apa khabar Rasulullah. Ibu ayah, macam mana Rasulullah? Dia dengar saja Rasulullah selamat, tak ada masalah, okey, selamat, dia pun lega. Padahal dia bengkak-bengkak muka tadi, ibu ayah. Itu pengorbanan daripada Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Kenapa Nabi dan Sayyidina Abu Bakar kena belasah macam ni? Kerana Abu Talib telah pun meninggal dunia, maka orang kafir Quraisy makin hebat mereka punya siksaan kepada Nabi dan juga kepada para sahabat. Ni tahun ke-10 daripada kenabian ni, boyah ya. Tahun ke-10 daripada kenabian. Dan seterusnya, jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu ayah boleh tak hidup tak makan, tak minum? Boleh tak kita hidup, kita tak makan, kita tak minum, apa jadi? Kalau kita sehari tak makan, tak minum, kita rasa apa? Kita rasa bersemangat ke, kita rasa lemah? Kita semua sebagai manusia biasa, sehari tak makan, tak minum, kita boleh lemah. Kenapa? Kerana itu adalah hari-hari kita kena makan, kena minum. Begitu juga Nabi SAW, ibu ayah. Nabi ni, Nabi tak boleh lena. Nabi tak boleh hidup dengan tenang kalau Nabi tak ajak, kalau Nabi tak buat dakwah. Hari-hari fikir risau Nabi adalah macam mana semua manusia ni dapat beriman pada Allah Ta'ala. Semua umat Nabi dapat mengucap la ilaha illallah. Pasal itulah ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi dipukul, Nabi dihina, Nabi dikeji, Nabi dibuat macam-macam tu sekali oleh kafir Quraisy. Adakah Nabi putus asa? Nabi tak putus asa. Bahkan Nabi terus ajak mereka pada Allah Ta'ala kerana Nabi tahu tugas baginda adalah selamatkan umat ni dan masuk dan usaha supaya mereka semua selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka beriman pada Allah Ta'ala. Jadi ibu ayah, cuma sebelum ni, sebelum wafatnya Siti Khadijah, sebelum wafatnya Abu Talib, Nabi ada pembela. Nabi ada yang pembela yang kuat. Ada yang sentiasa memberi semangat pada Nabi SAW. Nabi juga manusia biasa macam kita, ibu ayah. Kan, manusia biasa, tapi walaupun Nabi bukan manusia biasa macam kita, Nabi tu ada keistimewaan baginda, tapi sebagai manusia biasa ada perasaan bila tak ada ni, baginda akan jadi lemah. Siti Khadijah pun dah wafat, Abu Talib pun dah wafat. Nak buat dakwah kat Mekah, orang Mekah sendiri, ibu ayah macam kita kata sebelum ni, di Mekah tu, orang Mekah sampailah Nabi, umur Nabi 40. Kita panggil Nabi apa, ibu? Sampai umur Nabi 40. Mereka panggil Nabi apa? Nama Nabi Muhammad. Rasulullah SAW, nama baginda Muhammad. Tetapi baginda lebih dipanggil Al-Amin. Betul Kak Syafiqah, kan? Orang Quraisy panggil Nabi Al-Amin, iaitu dia Al-Amin pun dah sampai dah.
Tak panggil Muhammad pasal Nabi memang semua orang tahu akhlak Nabi macam tu. Sifat Nabi macam tu. Sifat seorang nama Muhammad macam tu. Muhammad bin Abdullah. Tapi lepas Nabi mulakan dakwah sebagai Nabi diangkat sebagai Rasul, Nabi buat dakwah terang-terangan, ajak manusia pada Allah, sampailah ke 10 tahun ke-10 daripada kenabian pun baginda diseksa. Baginda mendapat ujian yang berat daripada Allah Ta'ala. Baginda ditolak oleh kaum baginda sendiri yang panggil baginda Al-Amin, ibu ayah. Bahkan lebih teruk selepas wafatnya Abu Talib. Maka apa Nabi buat? Nabi sentiasa bercita-cita untuk ajak manusia pada Allah. Jadi Nabi fikir Nabi SAW nak berhijrah ke satu tempat dengan harapan baginda di sana baginda akan ada orang-orang yang bantu agama Allah Ta'ala, yang beriman pada Nabi dan juga pada yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dapat bantu Nabi SAW untuk sebarkan agama. Maka baginda nampak tempat yang paling sesuai adalah dekat Taif. Taif ni ibu ayah jarak dengan Mekah dalam 80-90 km. Dan Nabi SAW dulu pernah duduk di Taif. Bila ibu ayah? Nabi pernah duduk kat Taif dulu bila? Bila Nabi pernah duduk kat Taif? Masa? Ingat tak? Masa Nabi kecil. Masa Nabi kecil, Nabi membesar di perkampungan Bani apa? Kita pernah belajar sebelum ni. Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad, di mana di situ Nabi dibesarkan oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan Nabi SAW dan suaminya. Dan Nabi duduk sana bersama sekali dengan Nabi punya adik-beradik susuan. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi duduk dekat sana, dekat Taif tu. Bani Sa'ad ni dalam atas sikit daripada Taif, dalam 20 km. Macam itulah lebih kurang. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi pun pergi ke Taif. Pergi Taif dengan harapan yang besar. Mudah-mudahan orang Taif ni suku yang utama adalah Bani Thaqif nama dia. Bani Thaqif, suku utama daripada Taif. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan sebenarnya orang Taif ni ada kena mengena, ada bau-bau bacang dengan Nabi SAW. Bau bacang macam mana tu? Kat sini kita bagi tahu, fa inna umma Hashim bin Abdi Manafin Atikah as-Salmiyah min Bani Salim. Ibu kepada Hashim bin Abdul Manaf. Siapa dia Hashim bin Abdul Manaf, ibu ayah? Siapa dia Hashim bin Abdul Manaf? Hashim adalah moyang Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi moyang Nabi nama Hashim ini, mak pada Hashim iaitu Hashim bin Abdul Manaf. Isteri pada Abdul Manaf ini adalah namanya Atikah As-Salmiyah. Dia daripada perkampungan Bani Salim. Bani Salim ini adalah antara pemuka daripada orang-orang Saqif. Pemuka daripada orang Taif, Bani Saqif ya. Jadi ibu ayah tatkala Nabi SAW pergi ke Taif bersama baginda, kita tengok dekat point tu ya. Lamma ra'a Rasul SAW istihanata Quraisyin bihi, tatkala Nabi SAW telah melihat istihanata Quraisyin, orang Quraisy memandang hina bihi dengan baginda SAW, hajara fi sanatil ashirati ila Taif. Baginda telah pergi ke Taif pada tahun ke-10 daripada hijrah. Ada yang kata 3 hari terakhir daripada bulan Syawal. 3 hari terakhir daripada bulan Syawal, wallahu alam. Baginda pergi ma'a Zaid bin Harithah, bersama Zaid bin Harithah. Siapa dia Zaid bin Harithah, ibu ayah? Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi SAW. Nabi jaga Zaid bin Harithah sejak dia kecil lagi. Jelas ibu ayah ya. Jadi ibu ayah, daripada Mekah ke Taif itu
dari Mekah ke Taif, ada beberapa kampung. Ibu ayah, Nabi pergi dengan berjalan kaki, ya, bukan dengan naik kenderaan. Kenapa? Supaya orang-orang Mekah tak perasan. Kalau Nabi nak berjalan jauh tu, jaraknya daripada Mekah ke Taif dalam 80-90 km, kalau Nabi dah sediakan kenderaan, maka orang-orang akan nampak, akan perasan. Bila orang-orang Mekah perasan, mereka akan halang Nabi. Jadi Nabi jalan kaki macam biasa sampai tak ada orang yang perasan yang Nabi sedang keluar daripada Mekah menuju ke Taif. Jadi ada beberapa kampung yang baginda lalui daripada Mekah ke Taif. Beberapa kampung Nabi lalui, dan setiap kampung, tak ada satu kampung pun yang Nabi lalu melainkan mereka semua akan menolak Nabi dan mengherdik Nabi. Tak ada satu kampung pun yang Nabi lalu melainkan mereka semua tak nak terima Nabi SAW. Kesian tak ibu ayah? Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, ya, semata-mata nakkan hidayat pada umat ni, baginda sanggup semua tu. Yang penting orang dapat beriman pada Allah. Baginda harisun alaikum. Nabi SAW ni sangat-sangat berkeinginan supaya kita semua ni beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu ayah, ya. Jadi baginda pergi bersama dengan Zaid bin Harithah. Ada dua pandangan. Pandangan pertama, daripada Mekah lagi baginda dah keluar dengan Zaid bin Harithah. Pandangan kedua, mula-mula keluar, baginda keluar secara bersendirian. Di tengah perjalanan baru jumpa dengan Zaid bin Harithah. Wallahu alam. Yang penting sampai di Taif tu, Zaid bin Harithah ada sekali dengan Rasulullah SAW. Poin kedua, watawajjaha ila Thaqifin. Baginda pergi ke Thaqif. Thaqif ni macam saya kata tadi adalah penduduk utama yang tinggal di Taif. Wa talaba minhum nusratahu ala qaumihi. Baginda minta kepada mereka untuk bantu Nabi SAW. Maksudnya mereka dapat beriman dengan Rasulullah dan jadi pembantu Rasulullah, jadi sahabat Nabi SAW. Okey, tetapi mereka menolak. Faraddu alaihi raddan qabihan. Mereka menolak dakwah Nabi SAW dengan tolakan yang sangat buruk. Penolakan yang sangat buruk, ibu ayah, ya. Kalau kita tengok dalam kitab, falamma tawajjaha ilaihim wa ma'ahu maulahu Zaid bin Harithata qabala ru'asa'uhum wa kanu salasatu. Okey. 3 orang, ada 3 orang pembesar Quraisy. 3 orang pembesar Quraisy, adik-beradik semuanya. Pertama namanya Abdul Yalil. Tidak tulis, Abdul Yalil boleh, tulis Y-A-L-I-L, Yalil macam tu. Abdul Yalil. Yang kedua nama Mas'ud. Yang ketiga nama Habib. Siapa boleh tulis? Tolong tulis boleh? Saya tangan penuh ni. Okey, Abdul Yalil. Yang kedua nama Mas'ud, yang ketiga nama Habib. 3 orang ni, 3 adik-beradik, dan mereka semua ni adalah pemuka daripada Bani Thaqif. Mereka menolak dah Nabi datang sebagai tetamu. Mereka menolak dengan tolakan yang sangat buruk, sangat keji. Macam-macam yang mereka katalah pada Nabi SAW. Itu nanti insya-Allah nanti saya kongsikan dengan ibu ayah, ya. Saya kongsikan dengan ibu ayah. Betul, Abdul Yalil, Mas'ud dan juga Habib. Ada kata-kata yang mereka kata pada Nabi SAW. Dalam kitab ni tak sebut. Kitab yang saya pegang ni tak ada sebut. Ada kitab lain yang sebut, nanti kita kongsikan balik apa yang mereka sebut pada Nabi SAW, insya-Allah, ya. Saya ingat lupa. Mereka sebetulnya memang kata-kata yang sangat menyakitkan hati lah. Dia kata kalau ada yang kata kalau kau memang Nabi pun aku tak nak cakap dengan kau. Tak ada orang lain ke? Kenapa kau yang Tuhan pilih? Tapi saya nak cakap, saya nak baca balik kitab
supaya cakap tu betul. Saya takut saya cakap-cakap ni tak sama dengan apa yang dalam kitab. Tapi mereka bertiga ni memang tolak Nabi. Mereka cakap dengan percakapan yang sangat buruk pada Nabi. Mereka hina Nabi SAW, ibu ayah. Okey, nanti kita baca balik apa yang mereka cakap pada Nabi. Teruskan. Faraddu alaihi raddan qabihan wa amaru sufaha'ahum. Dan mereka menyuruh orang-orang bodoh di kalangan mereka, wa abidahum, dan hamba-hamba mereka. Maksudnya orang bodoh ni macam mana? Kanak-kanak kecil yang tak tahu apa-apa lah maksudnya. Kanak-kanak kecil, remaja yang tak kenal Nabi. Nabi duduk kat Mekah, bukan duduk kat Taif. Nabi duduk kat Mekah, jauh jarak dia. Bukan macam sekarang, Mekah Taif tu dekat je, kejap je naik bas sampai dah. Ibu ayah, ramai yang tak kenal Nabi dekat Taif tu. Yang kenal mungkin orang-orang tua-tua kenal lah kot. Cerita pasal Nabi kan. Jadi mereka menyuruh budak-budak kecil, remaja-remaja yang tak tahu apa-apa, hamba-hamba mereka, yasubbunahu, untuk menghina Nabi, mencerca Nabi. Waramahu bil hijarah, bahkan mereka ini diminta untuk baling Nabi dengan batu. Baling Nabi SAW dengan batu. Berdarah Nabi SAW, ibu ayah ya. Ibu ayah, Nabi datang dengan penuh harapan tau. Nabi datang jauh. Daripada Mekah sampai ke Taif tu jarak jauh, jalan kaki ibu ayah ya. Beberapa hari Nabi ambil perjalanan untuk sampai jarak yang jauh. Jalan kaki sampai dah lah. Adat orang Arab ni, mereka akan sambut tetamu. Tetapi ibu ayah, Nabi disambut tak dengan cara yang sangat-sangat tak patut. Bahkan Nabi SAW dilayan macam tu selama 10 hari Nabi dekat Taif. 10 hari ibu ayah dilayan dengan buruk dekat Taif. Mereka minta budak-budak kecil, hamba-hamba baling Nabi dengan batu hingga berdarah jasad mulia Nabi SAW, ibu ayah ya. Berdarah jasad mulia Nabi SAW hatta salat damu min araqibi rijlaihi, hingga mengalir darah daripada kedua kaki baginda SAW. Bayangkan ibu ayah ya, Nabi ajak dengan penuh kasih sayang. Nabi betul-betul nakkan mereka itu dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, tetapi mereka balas dengan Nabi macam tu. Tapi adakah Nabi SAW doakan mereka dengan keburukan ibu ayah? Adakah Nabi doakan mereka dengan keburukan? Tidak. Langsung Nabi tak ada pun dendam dengan orang-orang Taif. Bahkan ketika mana datang Malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril AS datang dan kata pada Nabi Muhammad, Inna Allah amarani an uti'aka fi qawmika lima sana'uhu ma'aka. Jibril kata, wahai Muhammad, aku ni datang aku ni diutus oleh Allah Ta'ala untuk aku taat apa saja yang kau suruh aku buat untuk kaum kau ni, wahai Muhammad. Kalau kau nak suruh malaikat yang jaga bukit ni hempak mereka pun, cakap je wahai Muhammad. Nabi kata apa? Nabi kata tidak. Nabi kata Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi kata, ya Allah, bagilah hidayah pada kaumku, ya Allah, mereka tak tahu, ya Allah. Ya Allah, bagilah hidayah pada kaumku, ya Allah, sesungguhnya mereka tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu ayah, syukur tak ibu ayah kita ni sekarang ni, kita beriman pada Nabi SAW, kan? Kita beriman dengan Nabi SAW, tak ada orang pun marah kita, tak ada siapa pun marah kita beriman dengan Nabi. Syukur sangat, kita tak minta pun kita beriman dengan Nabi. Kita tak pernah minta dari kecil pun. Tetapi kita lahir je kita dah beriman dengan Nabi SAW. Jadi ibu ayah kita kena, saya dan ibu ayahnya kita kena usahakan supaya kita betul-betul ajak umat ni cinta pada Nabi SAW. Ajak umat ni beriman dengan Nabi SAW. Keluarga kita, anak-anak kita, kenalkan mereka dengan Nabi SAW, ibu ayah. Kisah ni tak habis lagi ibu ayah ya. Kisah ni tak habis lagi, kita akan sambung lagi insya-Allah. Kita akan sambung lagi macam mana apa yang tadi mereka kata pada Nabi. Kemudian bila
Nabi dipukul, Nabi dibaling dengan batu, dah berdarah-darah macam tu, Nabi pergi ke mana, siapa yang Nabi jumpa, kita akan sambung nanti insya-Allah. Boleh Ibu Ayah ya? Malam ni setakat ini saja dulu insya-Allah, boleh? Adakah malam ni Ibu Ayah lepas belajar sirah Nabi makin bertambah cinta pada Nabi? Siapa malam ni bertambah cinta pada Nabi SAW? Siapa bertambah cinta pada Nabi malam ni? Bertambah cinta pada Nabi, bersyukur kita ni dipilih untuk jadi umat Nabi SAW. InsyaAllah Ibu Ayah ya, banyakkan salawat atas Nabi SAW. InsyaAllah Ibu Ayah, minta maaf saya tak pandai nak sampaikan. Saya hanya terjemahkan daripada apa yang saya baca dalam kitab dan saya sampaikan kepada Ibu Ayah. Kalau kita nak dapat cerita Nabi, banyakkan salawat, banyakkan belajar sirah Nabi SAW insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. رمضان ويا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sebanyak Ibu Ayah semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.